Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam kepada semua yang menonton. Jika ada sesiapa yang menonton, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Faris, Muhammad Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa market, pasaran kewangan. So, saya menganalisa semua jenis pasaran, iaitu uh, currency, kripto dan juga stock market, futures, CFD, macam-macam lagi. Kita hanya penganalisa saja, okey. Kita tak ada teknik holy grail, tapi kita ada analisa. So hari ni kita nak cerita pasal backtest lah. Backtest saya minggu lepas. So kita nak cerita pasal GJ minggu lepas dan juga 2 minggu lepas. Okay. So as you guys can see, kita dekat time frame H1 GBP JPY. So last time saya ada tanda ya. Yeah. Okay. Tengok jap. Okay guys. So harap korang boleh lihat dekat GJ ni. Last time 2 minggu lepas dia form satu bearish engulfing di time frame 4 hours. Masa tu tak silap saya dia belah petang lah. So apa tanda nak lukiskan dia, kita pakai rectangle lah. So dia keluar bearish engulfing time frame H4. Masa tu saya pun teruslah pergi ke H1. Bila saya nampak macam ni, masa tu price dekat area Sekejap mana masa tu price kat area situ. So lepas pada tu dia pergi naik slowly. Memang saya dah tanda dia terjun. So masa tu saya target memang sinilah TP dia. Target situ. Last time punya analisa. So far memang dia pergi. So untuk re-entry kita boleh lihat dekat sini ada, kita tulis sikit lah. Kita ada sini ada panggil apa, lower low bukan lower low, lower low lah dekat sini. Sini ada higher low. Kita pakai huruf besar. Higher low. So dekat sini kita ada higher high. So masa last dia TP dekat sini tu, dekat sini dia buat new low. Lower low yang baru. So surprisingly price tu memang pergi kat sini dan buat lower low yang baru. So masa dia naik ke atas, saya memang 50-50 lah masa tu. Saya ingat nampak macam nak naik kan, sebab dia macam ni kan, 1,
2, 3 kan. Tapi bila tengok benda ni, possibility yang saya nak masuk masa tu adalah ini. Kalau tengok daripada segi SNR lah, saya nak masuk kat sini. Tetapi saya tak yakin. Lepas tu saya ingat dia memang buy dekat sini lah, sebab kita tengok ada rally base rally dekat sini. So malangnya dia memang ikut trend sell, iaitu dia buat lower low baru ni, dia pull back untuk pergi bawah lagi. So di sini saya dapat satu pelajaran lah, tentang swing high dan swing low ni sangat penting bila kita menganalisa satu pasaran. So apa yang saya dapat belajar dekat sini, kita, sebab satu lagi, bila kita tengok dekat daily, bila kita tengok dekat daily, dia dekat atas tau. Dia memang dekat atas. So apakah possibility untuk dia naik tu? Possibility dia naik tu macam tak ada sangat, sebab dekat atas. Low risk lah, bukan tak ada lah, dia low risk. Okay, kita nampak dia kat atas. So possible masa tu untuk kita masuk second entry ni. Second entry ni dia agak apa, tricky sikit lah. Saya pun tak expect sebenarnya, sebab saya expect dekat area sini. So kalau saya masuk masa tu, mungkin dalam otak saya akan masuk buy lah masa tu. Kita cerita jujur lah, memang otak saya tentu fikir masuk buy, sebab kita boleh tengok sini low high, low high, low high, nampak? So saya expect dia nak turun sini baru naik, tapi dia tak turun, dia naik sikit, dia ambil kawasan sini. So ni based on trading support and resistance So kita boleh lihat satu line yang sama baris, exactly sama baris. Kalau dari segi body lah, dari segi body dia lari sikit je, tapi still boleh dikira sama baris juga. So apakah punca kenapa dekat situ? So kita dah tanda kan, kita tengok dekat time frame besar, kenapa dia boleh jatuh kat situ. So ni adalah seksi backtest, okay. So untuk real analisa kita akan start esok. Okay, as you guys can see dekat sini, kita bagi satu arrow sini adalah double maru, satu dropping yang sangat drastic dekat H4, tapi dia tak adalah zero float sangat. Kita mungkin merisikokan dalam kita merisikokan dalam 10 pip macam tu, dalam 10 pip. Okay lah, kita punya SL pun masa tu mungkin lah, kalau kita tak masuk atas ni, mungkin kita punya SL besar sikit lah, area sini. So kita measure dulu
Biasa dia 50 macam tu lah kalau kita masuk lambat. So ini apa yang saya belajar lah. Apa yang saya belajar daripada trade ni, ni tentang follow trend dan support resistance. Sangat penting lah guys. Saya enjoy juga tengok pergerakan GJ ni. Dia banyak kali juga lah dia buat setup yang saya nak tengok macam mana dia setup. Tapi untuk second entry ni saya tak dapat lah. Masa tu saya dapat yang first entry ni. First entry ni memang saya monitor kau-kau masa tu. Dia keluar H4 dekat dia keluar bearish engulfing dekat H4. Saya terus switch time frame H1, dia nampak QM kat situ. So saya terus marking, saya terus masuk. Tak ada cerita banyak. So insyaAllah lah, setiap pagi saya akan cuba menganalisa pasaran setiap pagi sebelum saya pergi kerja. InsyaAllah kita akan share dulu pagi tu dalam, tengoklah beberapa pair yang dipilih. Tengoklah berapa lama saya nak buat. Kita tengok lah. Okay guys, so seterusnya kita dah backtest tentang GJ kan. Apa lagi yang saya perhatikan last week saya tengok GJ je, saya tak tengok banyak. Tak apalah, kita tengok gold. Gold ni favourite lah. Ramai orang suka gold ni. So gold, kita tengok daily apa dia nak buat. Kita buka yang besar dulu. Kita tengok, kita pastikan dulu apa dia nak buat. Monthly tak. Okay, weekly. So kalau dari segi wave dia, dia nak buat macam ni lah. Alamak, shit. Dari segi wave, satu tahap sini ke pom mungkin. Okay, itu adalah jangkaan yang pertama. Kalau kita tengok daripada weekly lah. So bila kita buka daily ni dia macam nak going up lagi lah. So apakah reason dia untuk dia jatuh? Pergerakan next week ni just analisa saja je lah kan? Kita just borak kosong. Apakah reason dia untuk dia jatuh next week? Okay, yang kita boleh lihat adalah kita tengok ni. Nampak ni. Okay, kita based on SNR dulu, kita marking dulu price yang terdekat. Situ satu. Sebab kita tengok kalau dari segi wave pergerakan wave dia 1, 2, 3, nampak dia macam tu lah. Nampak macam tu. Tapi dekat sini daily sudah menunjukkan bullish engulfing. So kita try marking dulu.
apa yang ada kat situ. Rectangle. Kita kurung dia dulu. So kita tengok 4 hours. Apa yang ada 4 hours. Okay, dalam 4 hours ni, ini dari segi teori wave saja. Kita tak masuk. Biasanya untuk entry saya masuk guna supply and demand. So untuk analisis apa semua, kita menggunakan teori wave. Okay, teori saja. Untuk teori wave ni, so mana lukis-lukis tadi. Teori wave, impulse correction, impulse, satu lagi pak, ni line biru yang kita tanda tadi kan. Okay, so kita boleh tengok dekat area sini. Sini ada satu resistor yang sama baris. Dia nak become support ke? Ya ke? Kita pun tak tahu. So kita hanya ada teori. Nampak? Dia pun dah kena dekat line tu. Agak bahaya juga kalau kita nak buy sebenarnya. Tapi lot kecil tak ada masalah. Tapi kalau lot besar ni, kita kalau boleh, kita nampak satu setup cantik, kita terus nak entry lot besar sikit lah kan. Possibility yang kedua adalah kita boleh lihat, kita pakai supply and demand sekarang ni. Kita tengok M30 dulu apa yang ada. Okay, so kita berbalik kepada H1. Seperti yang kita boleh lihat di H1, kita buat arrow lah. So okay, kalau boleh nampak arrow tu itu adalah rally base rally, dan dia adalah, nak kata sebaris, tak sebaris sangat lah, tapi dia di dalam kawasan resistant. Tapi dia macam tak kuat lah, dia macam tak strong lah. Dia still sama-sama lagi. So kita boleh lihat possible price mungkin akan jatuh dulu, jatuh sikit, kena tak tahu lah. Sebab dekat daily pun dia dah form satu bullish engulfing kan. Dekat daily dia dah form satu bullish engulfing. Nampak solid juga lah. Sama ada dia turun dekat area sini, sini, ataupun sini. Dua possibility. Okay. Bila kita tengok H1,
better kita ambil kat rally base rally ni lah kan. Kalau nak ambil yang kat atas ni, jap. Kita kena colourkan dulu bagi dia beza sikit, sebab saya tak dapat nak bezakan. Okay. Okay. So line merah, kita dapati dia ada resistant dekat situ. Dan kawasan-kawasan resistant lah, kawasan sini dengan sini kan, itu arrow yang paling tinggi lah. Arrow pula apa, price yang terkena pada paling tinggi kat situ lah. So saya menjangkakan yang gold ni akan ambil rally base rally ni. Tapi kepastian saya tu adalah dalam 40 to 50% je. 50% banyak sangat, 40% lah. Mungkin juga dia nak jatuh lagi. Sekejap tengok dulu. Tapi solid lah, daily solid bullish engulfing. Kita boleh jangkakan yang dia nak pergi touch height sini. Okay, so kita target untuk gold. Kita buka satu mana yang long short long ni apa ni, kita nak pergi long okay, kita nak pergi long. Kita kecilkan sikit SL. Kita nak pergi long sampai mesti tekan. Kita nak pergi long sampai kita nak pergi long sampai situ. So ini adalah keputusan saya okay. Kalau korang ikut, maknanya korang ikut kepala korang. Korang tak boleh nak salahkan saya, sebab ini adalah jangkaan saya buat sendiri. So make sure korang gabungkan dengan korang punya kefahaman. Okay, so kita lihat lah. Kita lihat adakah dia akan berlaku di situ. Okay. Oh, tengok SL pun 50 lebih. Tapi target 500 lebih. InsyaAllah boleh jadi. Tidak tahu. Kita cuba lah guys Okay. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Selamat malam.